Baiklah, yang pertama bila kita sebut pasal ketua, wahai para lelaki sekalian, walaupun pandang orang perempuan ni, ingatlah satu firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah. Yang bermaksud, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, yang mana bahan bakarnya adalah daripada batu dan juga manusia. Api neraka Allah ini menjadi marak, menjadi berterusan panasnya, menjadi berterusan bau hanyirnya api neraka Allah adalah kerana bangkai-bangkai manusia yang dibakar, hanyalah kerana batu dan manusia. Akhirnya api neraka Allah ini menjulang naik. Na'udzubillahi min zalik. Maka di antara tugas paling utama bagi seorang lelaki yang bernama suami ataupun ayah, misi utama lelaki adalah menyelamatkan ahli keluarganya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh tak contohnya malam ni lah, dah dengar ceramah ni kan, cuba contoh orang lelaki, suami yang sebelah sini tanya, awak tanya isteri lah, saya nak tanya awak ni, agak-agak kalau saya meninggal lah besok hari, agak-agak saya ni boleh masuk syurga tak? Cuba, berani tak tanya soalan tu? Isteri pun jawab, nampak macam berat je bang. Kenapa awak cakap macam tu? Awak tak pernah negur saya pakai apa pun. Awak kata saya dah pandai fikir sendiri, pandai-pandailah sendiri. Saya perhatikan awak tak pernah tegur anak perempuan kita pakai macam tu, pakai seluar ketat. Awak tak pernah negur, awak ngeleng-ngeleng je. Saya tengok awak pula semayang subuh 7.30. Contohlah kan. Kalau berani isteri pula jawab, isteri pula tanya, bang kalau saya macam mana? Agak-agak kalau meninggal ada tak ciri-ciri rupa nak jadi ahli syurga? Suami pun jawab, 2 kali 5 je kita ni. Macam lebih kurang sama je. Soalan ini para sahabat dia bincang, dia bercakap. Maksudnya bercakap tentang mati, bercakap tentang syurga dan neraka. Cubalah kita muhasabah, kita tanya, bang agak-agak kalau saya meninggal lah, nampak saya ni macam mana ya? Husnul khatimah ke tidak ya bang? Awak ni saya tengok hidup pun tak tenang, macam mana nak mati dengan tenang? Kok suami jawab macam tu. Sebab siapa yang nak melihat, ini kata-kata Imam Al-Ghazali, siapa yang nak lihat keadaan mati dia, tenang atau tidak, selamat atau tidak, tengok keadaan hidup dia. Kalau hidup dalam keadaan tidak tenang, resah gelisah, mulut tak habis-habis merungut, bimbang, kita dalam keadaan mati, dalam keadaan merungut, resah gelisah, tak tenang, takut nak tinggalkan dunia. Sebab itu dikatakan manusia ini sebenarnya tak akan mati sampai bila-bila. Tapi istilah mati tu ada. Kita adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk hidup selama-lamanya. Yang berlaku pada diri kita adalah cuma berubah alam sahaja, daripada alam roh. Dan dikatakan sebelum roh kita ditiup dalam rahim ibu kita, 40 tahun sebelum tu dah ada di alam yang lain. Kemudian bila masuk dalam perut ibu kita, kita ditiupkan dalam roh, dalam rahim ibu kita. Kemudian kita lahir ke alam dunia. Kemudian kematian itu hanyalah pintu untuk kita berpindah ke alam barzah. Masuk ke alam barzah, kita tunggu alam padang mahsyar, alam kiamat. Kemudian akhirnya mudah-mudahan kita berakhir di pintu dan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Jadi saya suka untuk ingatkan wahai para ketua keluarga sekalian, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ad-dayus finnar, lelaki yang dayus di dalam neraka. Lalu sahabat bertanya, famad dayus ya Rasulullah, siapakah lelaki yang dayus ya Rasulullah? Jadi ini peringatan muhasabah untuk khususnya para lelaki yang berada di sini dan di mana sahaja. Lalu Nabi menjawab, siapakah lelaki yang dayus yang Nabi sebut dalam neraka? Bahkan Nabi sebut dalam matan hadis yang lain, lelaki yang dayus tidak mencium bau syurga, sedangkan syurga boleh tercium 500 tahun perjalanan. Wanginya syurga 500 tahun perjalanan dah bau.
Tapi lelaki yang dayus, suami yang dayus tidak boleh cium bau syurga, apatah lagi nak masuk syurga. Lalu sahabat bertanya, "Famad dayus ya Rasulullah?" Siapakah lelaki yang dayus? Lalu Nabi menjawab, lelaki yang membiarkan ahli keluarganya bermaksiat kepada Allah. Sebab itu wahai para lelaki sekalian, sekali anda jadi suami, anda jadi suami seumur hidup. Sekali anda menjadi ayah, jadi ayah sampai mati. Maksudnya tidak terlepas dengan hanya, "Ustazah, saya dah hantar anak saya ke sekolah agama, kira settle tak tu tugas saya sebagai seorang bapa?" Tidak, sampai mati tak settle. Ramai mana suami yang mudah-mudah je cakap, "Ustazah, isteri saya dah tua dah bangka dah pun." Bukan sakat tua, sebab umur 60 tahun ke atas, kalau dah istilah kitab, dah tua bangka. Berapa orang 60 tahun ke atas nak tengok? Macam tak nak angkat je tu kan. Betul, istilahnya kalau 60 tahun ke atas sudah tua bangka. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut, sesungguhnya Allah menerima excuse, Allah menerima alasan. Dalam kitab Riyadhus Salihin, saya baca hadis ni, saya jumpa hadis ni. Nabi kata sesungguhnya Allah menerima alasan, kecuali mereka yang diberi umur sehingga 60 tahun. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, adakah Allah masih menerima alasan di akhirat kelak?" Lalu Rasul menjawab, "Allah maha menerima alasan." Contoh, umur 30 tahun meninggal dunia. Lalu Allah tanya, "Kenapa kamu sekian-sekian?" Lalu dia menjawab, "Ya Allah, umur yang engkau berikan padaku pendek 30 tahun saja. Waktu itu aku masih jahil. Waktu itu aku sibuk cari rizki. Waktu itu sekian-sekian." Boleh beri alasan di hadapan Allah. Tapi bagi mereka yang diberi umur sampai 60 tahun, Allah tak terima lagi apapun alasan. Kenapa tak berubah lagi? Kenapa tak istiqamah lagi solat di masjid? Kenapa masih lagi mengumpat dan sebagainya? Sebab umur 60 tahun ini dah dikira umur yang terlebih matang. Umur ketika ini dah lebih berada di tikar sejadah dan sebagainya. Masya Allah. Jadi kita ni nak umur panjang ke nak umur pendek ni? Tiba-tiba rasa nak umur pendek pula kan? Untunglah meninggal awal. Boleh bagi alasan. Subhanallah. Bukan begitu. Apapun umur kita, ini adalah ketentuan daripada Allah. Allah beri mengikut kadar kemampuan kita. Jadi bersyukurlah. Berapa orang warga emas di sini? Angkat tangan. Suruh angkat tangan aja Ustazah ni. Ramai warga emas. Orang lelaki nampak, dia tak ada angkat. Sebab dia kata nampak luar je tua, dalam muda lagi Ustazah. Warga emas lebih kurang 50 tahun ke atas lah. Ini satu umur yang sangat mahal, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Saya tengok depan saya ramai umur 50 tahun ke atas ni. Satu umur yang disebut warga emas. Emas ini sangat mahal nilainya. Umur yang paling mahal. Yang mana ramai orang nak pergi ke umur 50 tahun ke atas tapi tak sampai. Meninggal sebelum umur 50. Ini suatu umur yang mana nafsu telah mula menurun. Nafsu makan dah kurang. Nafsu beli belah dah kurang. Nafsu berjalan dah kurang. Semua asbab Allah dah mula tarik nikmat-nikmat. Allah dah mula longgarkan lutut, sakit lutut. Nak berjalan jauh pun tak boleh. Allah dah mula tarik selera. Makan pun sikit-sikit saja. Allah dah mula tarik nafsu bercakap banyak. Akhirnya nengok je dah tak larat nak cakap dah. Masa muda dulu boleh membebel sejam tanpa henti. Sekarang nengok je berbulu mata. Sekarang tak boleh cakap apa dah letih dah nak bercakap, contohnya lah. Subhanallah. Tetapi sangat bagus sebab ketika ini kita dah mula lama di tikar sejadah. Kita dah mula hadir ke kuliah, ke majlis ilmu. Syukur, sebab itu saya dengar ramai orang dah pencen. Orang tua kata syukur Ustazah umur panjang, akhirnya saya sampai ke majlis ilmu. Cuma dia jadi ketakutan apa? Ustazah, masa saya kerja dulu, masa muda dulu banyak dosa Ustazah. Masa dulu, masa saya kerja garang, saya marah banyak orang bawah saya. Ustazah, masa kerja dulu saya tak pernah bayar zakat. Ustazah, masa muda dulu saya banyak ngumpat bos saya. Contoh, dulu saya tak banyak dengar kuliah. Habis tu nak buat macam mana, dah tua sekarang ni baru dengar kuliah, baru insaf ni. Subhanallah, pintu taubat tak pernah berhenti, tak pernah tertutup. Dan sentiasa ada peluang untuk orang nak berubah. Sentiasa ada peluang, insya-Allah.